Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini, Faizal Azumu nafi kenyataan tular isu calon PM 11 Mei 2024 daripada sinarharian.com.my. Berita penuh, Shah Alam, Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu menafikan kenyataan yang tular berhubung isu melibatkan perbincangan calon Perdana Menteri pada pilihan raya umum ke-16 PRU16 akan datang. Timbalan presidennya sendiri iaitu Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata, kenyataan yang terkait mengenai kekesalannya terhadap penjelasan daripada Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man mengenai isu tersebut adalah tidak benar. Katanya, kenyataan media yang sedang giat disebarkan oleh pihak tidak bertanggungjawab ini adalah tidak benar sama sekali, katanya, menerusi satu hantaran di Facebook pada Sabtu. Sebelum ini, Tuan Ibrahim berkata isu mengenai perbincangan tersebut masih belum dibangkitkan dan tiada sebarang keputusan dibuat setakat ini. Katanya, pernyataan itu dibuat bagi menjawab isu yang dibangkitkan oleh Ketua Penerangan daripada Perikatan Nasional PN, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, yang menegaskan bahawa tidak pernah membincangkan berkenaan isu tersebut selain mengekalkan penerusinya iaitu Tan Sri Mahyadin Mat Yassin sebagai calon pada PRU16 akan datang. Susulan itu tular mengenai kenyataan Ahmad Faizal yang mendakwa bahawa tiada sebarang perbincangan yang dibuat untuk menambahkan mana-mana individu lain. Maka calon Perdana Menteri dari PM dikekalkan selain kesal dengan penjelasan yang dibuat oleh Tuan Ibrahim. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Disahkan Pakatan Harapan menang di Kuala Kubu Baru. Dengan pada pukul 8.19 minit malam, setakat 8.19 minit malam, disahkan Pakatan Harapan telah menang dengan 14,000 undi, dengan mengalahkan Perikatan Nasional dengan hanya 10,131 undi sahaja. Ini menunjukkan bahawa ada lebih kurang 3,879 undi majoriti telah dimenangi oleh Pakatan Harapan, manakala independen dan hanya dapat 188 undi. Parti Rakyat Malaysia 152 undi. Pengundian untuk PRK Kuala Kubu Baru telah pun selesai dan keputusan sudah diketahui. Dan kita pada pukul 8 sekarang ini, Ketua Penerangan PKR sendiri, Fahmi Fazil, pada pukul 8.15 malam tadi membayangkan calon PH akan memenangi pilihan raya kecil itu dan sekaligus menggambarkan malam ini sambutan 3 peristiwa penting untuk Kerajaan Perpaduan. Beliau berkata, pertama, sambutan untuk ulang tahun ke-25 partinya dan untuk ulang tahun ke-78 untuk UMNO. Tahniah diucapkan selamat menyambut hari ulang tahun ke-25 untuk parti PAMI ataupun parti PKR dan ulang tahun ke-78 pula untuk UMNO. Ini hadiah yang paling sempurna untuk Pakatan Harapan. Ini hadiah terbaik untuk perkongsian kuasa di dalam kerajaan ini. Jadi sudah disahkan bahawa Pakatan Harapan menang dengan melebihi jangkaan, iaitu mendapat 14,000 undi dengan Perikatan Nasional hanya 10,131 undi. Majoritinya adalah 3,869 undi, 869 undi. Okey, so sekali lagi tahniah diucapkan untuk Pakatan Harapan yang berjaya memenangi pilihan raya ini. Dengan itu disahkan pilihan raya ini dimenangi oleh Pakatan Harapan. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sekejap, setelah sekian lama Tun Mahathir akhirnya timbul lagi
tiba-tiba dia memberikan pendapat yang cukup mengejutkan. Apa pendapat Anda lah? Tun Mahathir ini sepatutnya berhentilah dari politik dan fikirkanlah amal ibadah untuk bekalan sebelum berjumpa dengan pencipta. Anda setuju tak? Adakah Anda setuju kalau sepatutnya Mahathir bersaralah dari politik, berhentilah? Sudah terlalu tua lah, 90, mau dekat 100 tahun sudah nih. Berhentilah dari berpolitik, pergilah buat amal ibadah banyak-banyak. Cukup sudah ke amal ibadah itu. Sudahlah, bagus berdiam diri lah. Nah, terbaru ini dia buat kenyataan yang mengejutkan lah. Dia kata ambil tindakan tegas arah keluar Malaysia segera. Itu kata Tun M. Nah, 7 Mei 2024 dia bersinar harian. Apa cerita? Mari kita kongsi. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menggesa Kementerian Pertahanan mengambil tindakan tegas dan mengarahkan syarikat yang menjadi pembuat senjata kepada Zionis untuk keluar dari Malaysia dengan segera. Oh, ini ada kebenaran dalam dia punya statement lah. Tapi dia masih ingat ke waktu dia jadi Perdana Menteri dulu apa yang terjadi. Mungkin Anda tahu. Anda boleh komen di sana apa yang sudah berlaku ketika dia jadi Perdana Menteri. Macam ada sesuatu yang sudah dia luluskan dulu tuh. Saya pun tidak ingat. Anda boleh komen lah. Atau saya salah pun komen juga lah. Beliau berkata walaupun pemberbitan mereka atas anjuran Perkhidmatan Pertahanan Asia DSA dan Pameran Keselamatan Kebangsaan NATSEC dengan kerjasama Kementerian Pertahanan, tetapi ia sesuatu yang amat menjengkelkan serta penghinaan kepada perjuangan rakyat yang sedang sengsara sekarang itulah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya setuju juga dengan statement ini. Cuma saja jangan pula Mahathir salahkan pula Anwar Ibrahim pula. Oke. Sebab cermin dulu diri sendiri. Membenar syarikat-syarikat sedemikian seolah-olah mengolok dan mempersenda segala usaha kita menentang kekejaman rejim itu, dia kata. Jadi saya mau tanya, Mahathir betul-betul melawankah? Seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pernahkah Mahathir betul-betul jadi macam Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam mempertahankan hak mereka? Sila komen. Pernah atau tidak? Atau dia hanya pandai bercakap saja? Datuk Seri Anwar Ibrahim betul-betul berani tau. Kita seolah-olah bersekongkol dengan mereka dengan menumpahkan banyak kesengsaraan kepada rakyat yang sedang kesian itu, dan termasuk bayi katanya, kanak-kanak dan orang lain katanya, orang awam yang lain. Apalagi yang dia tidak puas hati ini. Waktu dia jadi Perdana Menteri, apa yang dia buat? Adakah macam begini? Jadi kita berikan peluang kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menjadi juru cakap suara kepada negara-negara yang lain, negara-negara yang lain yang mahu menolong negara yang sedang sengsara sekarang ini, negara yang sedang dilanda kesusahan itu. Sebelum ini Ketua Biro Antarabangsa Parti Pribumi Malaysia Bersatu, Parti Pribumi Bersatu Malaysia atau Bersatu, Datuk Seri Saifuddin Abdullah mendesak kerajaan supaya mengharamkan penglibatan dua syarikat yang bersubahat dengan negara yang tidak disukai oleh Malaysia ini, yaitu Lockheed Martin dan BAE, daripada menyertai dan menjadi penaja Platinum Pameran Keselamatan Kebangsaan NATSEC Asia 2024 di Kuala Lumpur. Menurut Saifuddin, dua syarikat tersebut membekalkan senjata dan peralatan kepada negara yang tidak disukai oleh Malaysia ini, yang sedang melakukan kekejaman, genosid ke atas rakyat negara yang kesian sekarang inilah, yang kita tahu sedang dilanda kesusahan, termasuklah di Gaza. Susulan itu Dr. Mahathir menegaskan syarikat berkenaan perlu tahu bahwa tiada tempat Malaysia untuk mana-mana pihak yang menyokong atau bersubahat dengan negara tersebut. Tindakan ini tidak terhad kepada dua syarikat tersebut saja, dia kata. Jika ada syarikat lain yang membekal senjata kepada rejim itu, mereka juga perlu dinyah keluar daripada Malaysia, kata beliau. Okey, kita sudah tahu
Mahathir tak payah cakap pun kita sudah tahu apa pendirian negara Malaysia. Kita sudah tahu pendirian Perdana Menteri kita. Nak risau apa lagi? Kita sudah tahu bagaimana Perdana Menteri kita bertindak. Nak risau apa lagi? Jadi jangan risau. Jangan risau, kerana kerajaan ini adalah kerajaan yang betul-betul memperjuangkan, mempertahankan hak negara dan rakyat yang berkenaan. Dan tadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Bye bye.